Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ni, kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah untuk sesi tajuk kita ulang kaji yang pertama kita pada hari ini. Okey, cikgu pilih tajuk transformasi isometri. Apa maksud transformasi isometri? Okey, transformasi isometri ini adalah pergerakan sesuatu objek. Okey, bahawa dia macam lukisan skala juga. Dia ni lupa cikgu nampak. Cikgu pernah kamu belajar tajuk lukisan skala kan? Okey, di bawah kalau kamu ingat yang cikgu ajar kamu dalam kelas online yang pertama dulu, di bawah tajuk lukisan skala. Apa maksud lukisan skala? Lukisan skala yang kita belajar di tingkatan 3 kan? Okey, dalam form 3 kita ada belajar tajuk lukisan berskala. Okey, di bawah tajuk lukisan berskala, dia berkenaan dengan image, objek dan image. Okey, apa maksud objek dan image? Maksudnya pergerakan objek. Okey, objek dia akan menghasilkan image lah, bayang dah. Objek adalah benda yang solid, manakala image adalah bayang dah. Di bawah tajuk lukisan skala yang kita belajar itu, objek dengan image dia akan terbahagi pada 3 keadaan. Pertama, apa kita buat itu, satu nisbah n, dia punya nisbah dah sama ada, okey, satu nisbah sama ada dia lebih besar, sama ada satu nisbah 2 contoh, ataupun situasi yang kedua, satu nisbah 1, maksudnya size image dengan objek lebih sama-sama besar, dan yang ketiga sama ada satu nisbah 0.5, maksudnya image tu lebih kecil daripada objek kan. Okey, jadi sebenarnya lukisan berskala, okey, lukisan berskala adalah pecahan yang ketiga kepada tajuk ni. Okey, transformasi yang pertama, pantulan yang kedua, putaran yang ketiga, manakala yang keempat adalah lukisan berskala. Okey, maksudnya satu tajuk di tingkatan 3 kita belajar tu sebenarnya dia adalah pecahan kepada tajuk ni lah. Jadi kalau kamu rujuk balik video yang cikgu kita buat kelas pada sesi tajuk lukisan skala, kalau kamu tengok balik, cikgu ada kaitkan dengan tajuk ni. Okey, di mana lukisan skala yang kita belajar di tingkatan 3 tu adalah pecahan kepada tajuk ni. Okey, jadi dia melibatkan image dengan objek. Jadi untuk lukisan skala, image tidak semestinya sama dengan objek sebab dia melibatkan 3 keadaan ini. Tapi untuk transformasi, pantulan dengan putaran, kamu kena tahu bahawa image sama dengan objek. Okey, size image sama dengan size objek. Ini untuk ketiga-tiga situasi ni. Jadi dia tak ada lebih kecil, lebih besar, tak ada. Maka dia mutlak. Mutlak ni mutamak. Mutamak bahawa saiz image sama dengan saiz objek. Yang membezakan dia adalah dari segi pergerakan dia. Okey, translasi ni macam mana pergerakan dia? Okey, translasi pergerakan sesuatu objek. Kamu kena ingat contohnya, okey, ini adalah sebuah segitiga. Okey, dia bergerak. Okey, translasi ni bergerak dalam keadaan paksi X, dia akan bergerak. Okey, paksi X dulu baru paksi Y. Okey, kalau paksi X dia bergerak, dia akan bergerak paksi X dulu. Okey, ni cikgu buat ibas kembali lah apa yang kita belajar dulu. Di mana paksi X, cikgu ambil warna lain. Okey, kalau paksi X positif, okey, kalau diberi paksi X ni positif, maka objek ni akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau paksi X ni negatif, nombor X tu negatif, maka dia akan bergerak ke
kiri. Okey. Maksudnya objek ni akan bergerak kiri kanan dulu. Okey, bergantung pada nilai X lah. Kalau positif, dia akan bergerak ke kanan. Kalau negatif, dia akan bergerak ke kiri. Itu pertama. Selepas tu objek ni akan bergerak. Kalau Y ni positif, si Y ni positif, maka dia akan bergerak ke atas. Manakala kalau Y ni negatif, dia akan bergerak ke bawah. Jadi bergantunglah. Kalau contohnya nilai X, koordinat yang diberikan tu, pergerakan translasi yang berlaku contohnya negatif 2, negatif 3. Maksudnya kamu tahu lah, negatif 2 di atas ni adalah paksi X, negatif 3 di bawah ni adalah paksi Y. Maka objek ni akan bergerak, okey, 2 ke belakang dan 3 ke bawah. Dia akan bergerak 2 kali ke belakang dan 3 kali ke okey, ini 2. Okey, ini 3. 3 kali ke bawah. Maka ini adalah pergerakan translasi. Apa yang berlaku? Saiz dia sama tak? Sama. Kalau contohnya ini adalah A berada di atas, B di bawah dan C di sini, maka bila selepas pergerakan pun, maksudnya A kekal di atas, B di bawah, C. Maksudnya dari segi kedudukan A, B, C ni tidak berubah. Itu maksudnya pergerakan di bawah translasi. Jadi arah mana objek ni bergerak, kepala dia kekal di atas. Jadi kalau A berada di atas, A kekal di atas di akhir jawapan tu. Jadi kalau tiba-tiba dapat A tu berada di bawah, maksudnya jawapan kita salah lah untuk di bawah translasi. Okey, jadi translasi kita kena tahu yang pertama, sifat dia. Okey, saiz sama objek. Yang kedua, dia punya sifat yang kedua. Okey, dia tidak kata balik. Okey, kalau atas kekal di atas, maksudnya kepala kekal di atas. Faham tak? Maksudnya kalau tak kisahlah kalau bentuk trapezium ke ataupun bentuk L. Okey, kalau contohnya bentuk L macam ni kan. Kalau di sini P, Q, R, S, T, W. Jadi jawapan akhir pun mesti P berada di atas. Tak kisah dia bergerak macam mana, atas, bawah, kiri, kanan. Di akhir jawapan dia mesti P mesti berada di atas. Q, R, S. Itu sifat bagi translasi. Okey, ini cikgu tak, kita tak cerita secara detail, tapi kita ulang kaji. Cikgu expert, kita nak ulang kaji kan. Kita bukan baru nak start belajar macam tingkatan 2 nak start kenal tajuk ni. Kamu dah kenal tajuk ni, cuma kita nak ingat balik. Okey, jadi untuk pergerakan yang kedua di bawah pantulan. Okey, pantulan ni cara mudah. Okey, cikgu percaya setiap orang di kalangan kamu tengok cermin kan. Kalau pantulan ni kamu kena ingat pada cermin. Apa maksud cermin? Okey, contohnya Alia. Pagi tadi Alia mandi semua, lepas tu Alia tengok cermin. Adakah saiz muka Alia di dalam cermin sama tak dengan di luar? Sama. Okey, sama juga. Kalau Jariah tengok cermin tadi, takut duk tengok cermin. Okey, jadi adakah muka sama dengan dalam cermin? Ya, sama. Mesti sama. Okey, jadi objek kita adalah objek, mesti sama dengan image. Okey, dia takkan jadi kita kurus tengok cermin, tengok dalam gambar dalam cermin gemuk contoh, ataupun kita gemuk tengok dalam cermin kurus, maka dia takkan jadi macam tu. Dia akan jadi sama. Kalau kita kurus tengok dalam cermin pun kurus, macam tu. Jadi dari segi konsep pantulan, sifat yang pertama, image dengan objek adalah sama. Okey, pantulan yang kedua. Okey, kalau kamu tengok cermin, kamu menghala ke arah cermin, dan gambar dalam cermin adakah membelakangi kamu? Tidak. Gambar dalam cermin pun akan melihat kamu juga. Itu maksudnya sifat bagi pantulan. Jadi dia jadi mirror. Dalam cermin, image dia akan mirror. Apa maksud mirror? Mirror ni maksudnya terbalik. Kalau kamu lihat ke depan, dalam cermin akan lihat arah kamu balik. Itu maksudnya pantulan. Okey, jadi image yang kamu kena faham. Okey, kalau pantulan ni, okey, contoh ini adalah segitiga. Okey, segitiga. Okey, ini adalah cermin. Okey, kita panggil garis pantulan. Okey, macam mana image yang berlaku daripada gambar tersebut? Okey.
image yang terhasil, cikgu ambil warna lain. Okey, ini adalah segitiga. Okey, kamu boleh zoom lah kalau takut kecil. Okey, jadi image yang berlaku akan, okey, yang tajam ni, kalau sini A, ni B, ini C. Okey, C ni akan berada mana? Kalau tengok di sini, C, A, B, C. Jadi C akan berada di sini. Dia akan terbalik, dia akan menghadap balik. Dia akan jadi macam tu. Jadi C depan, sini B, sini A. Jadi dia takkan berlaku lah. Kalau kamu kata ini adalah objek, image dia takkan jadi macam ni. Kalau macam ni, salah. Kalau kamu tengok cermin, kan, tiba-tiba kamu tengok cermin, kamu nampak belah belakang kamu. Maksudnya dalam gambar dan cermin kamu tu menghadap depan, macam mana kamu menghadap. Maksudnya itu ilustrasi lah. Jadi kamu kena check balik. Jadi bahaya. Jadi kamu kena pastikan cermin itu tengok kamu. Dan kamu, mata kamu tengok cermin, mata dalam cermin pun tengok kamu. Jangan mata dah menghadap kat lain. Okey, jadi ada sesuatu yang tak kenal lah, kan. Tiba-tiba kamu tengok cermin, tengok mata kamu dalam cermin tu duduk tengok ke pintu. Kamu tengok cermin. Jadi kamu kena check balik. Okey, ini sifat bagi pantulan. Okey, yang kedua. Dan seterusnya putaran. Okey, putaran yang ketiga ni, dari segi kamu kena faham dah apa maksud putaran. Okey, putaran ni kamu bayangkan bilah kipas. Okey, bilah kipas tu. Okey, kipas tu. Okey, kipas siling kita tu ada berapa bilah? Kalau tengok. Okey, dia ada 3 bilah kan. Okey, jadi contohnya bilah yang pertama, apabila kita pusingkan bilah tersebut, okey, dia akan sama tak bentuk dah? Sama. Kat mana dia berada pun akan sama bilah tersebut. Okey, berapa darjah yang dia pusing, image dia tak akan berubah. Jadi sama juga kalau contohnya ni dari sini 0 darjah. Okey, kalau dia pusing 90 darjah, saiz dia sama, kekal sama. Kalau dia pusing 180 darjah, kekal sama. Okey, dan kalau dia pusing 360 darjah pun saiz dia, bentuk dia tidak akan berubah. Maksudnya untuk putaran pun yang kita kena ingat, image sama dengan objek. Jadi saiz image sama dengan saiz objek. Jadi bila kita nak melukis nanti, okey, diberi satu bentuk. Okey, apa yang berlaku apabila bentuk tersebut berputar 90 darjah arah jam. Arah jam mana? Arah jam kat ni kan. Okey, jangan terbalik pula arah jam. Okey, kita tengok sini 12, 1, 2, 3. Okey, jadi ke kanan arah jam. Jadi contohnya, okey, ini adalah bentuk untuk putaran kan. Contohnya ini adalah bentuk segitiga. Okey, A, B, C. Okey, jadi contohnya ini jarak dia 3 cm, ini pun 3 cm. Okey, ini adalah pusat putaran. Okey, jadi soalan dia kata, soalan boleh bagi je berapa darjah. Kalau soalan kata 180 darjah, 180 darjah. Kalau soalan kata 90 darjah, maka kamu lukis 90 darjah. Macam mana nak lukis 90 darjah? Dia pun pusing. Contoh soalan kata objek ini, contoh ni objek A. Okey, cari kalau dia kata A tanda ni maksudnya image. A apabila bergerak 90 darjah arah jam. Okey, 90 darjah arah jam. Maka pertama sekali kamu perlu sambungkan dia punya bucu ni, okey, pada pusat putaran. Okey, macam mana nak lukis 90 darjah? Maka kamu kena ambil baris lah, ukur 90 darjah. Okey, 90 darjah ini adalah 90 darjah. Okey, macam mana nak lukis image ni? Pertama kamu kena tahu daripada pusat bulatan ke titik B ni berapa jarak dia. Kalau jarak dia 5 unit ataupun 3 unit, maka jarak sini pun sama. Sini mesti sama dengan sini. Maka kita dapat sini adalah B. Okey, B ke G berapa? Okey, macam mana nak lukis B ke G? Okey, sekarang ni sini, okey, sini ke sini 90 darjah, maka sini ke sini pun kena 90 darjah tak? Okey, itu cara dia. Jadi cikgu elak sikit. Okey, contohnya ini G. Okey, ini jarak dia 3 cm.
maka ini adalah G. Okey. B ke A 3 cm dah lebih. Okey, sini lebih 3 cm, maka sini adalah A. Maka kamu sambungkan saja. Okey, maka B C C ni bukan G, C A. Maka inilah, maka sini kita panggil A tanda di bawah pergerakan 90 darjah arah jam. Maka adakah saiz image dengan saiz objek sama? Ya, sama. Jadi untuk ketiga-tiga translasi ni, jadi transformasi, apa yang kamu kena faham, maksud transformasi adalah pergerakan, peralihan. Sebab tu kalau dalam istilah negara lah ni, transformasi bandar, transformasi luar bandar. Apa maksud transformasi luar bandar? Maksudnya peralihan luar bandar tu ke arah lebih maju, berubah. Jadi pergerakan. Jadi transformasi dalam bahasa matematik, dalam bahasa Melayu peralihan lah. Isometri maksudnya objek, sesuatu yang objek solid, berjisim. Kalau dalam bahasa sains, berjisim, sesuatu yang berjisim, objek bergerak. Okey, dari satu tempat ke satu tempat. Okey, objek kalau bahasa sains dia panggil jisim lah. Kalau bahasa Melayu dia panggil objek. Kita lah jasad. Jadi walaupun nampak transformasi isometri apa benda cikgu, macam pelik nama, tak. Sebenarnya benda tu kita selalu duduk sebut. Okey, seterusnya ada apa-apa soalan sebelum tu? Ni baru kita konsep asas. Okey, seterusnya. Okey, kita bincang terus pada soalan. Okey, yang pertama kena ingat bahawa objek mesti sama dengan image. Objek key kita adalah objek mesti sama dengan image. Size, ni size size objek mesti sama dengan size image. Di bawah 3 pecahan ni, kecuali pecahan yang keempat adalah lukisan skala. Lukisan skala tidak semestinya sama. Dia ada 3 keadaan kan. Sama ada objek lebih besar daripada image, objek sama dengan image, ataupun objek kecil daripada image. Tu di bawah lukisan skala, pecahan yang keempat di bawah tajuk ni. Okey, soalan yang pertama, rajah di sebelah menunjukkan bentuk poligon. Okey, A. Okey, ni A. Kita dah tahu dah bila ni A dan A tanda, maksudnya kita tahu ini adalah objek, manakala ini adalah image. Okey, kenapa cikgu kata ini objek, ini image? Tengok pada tanda dah. Kalau satu image biasanya dia ada tanda. Dia ada tanda di atas. Okey, A kosong macam ni objek. A tanda maksudnya image. Okey. Sebelum habis soalan tu kita tahu dah yang mana image, yang mana objek. Okey, A dipetakkan kepada poligon, A tanda di bawah satu pantulan. Kena pasti padanan titik image bagi titik P. Okey, padanan. Okey, kita tahu lah dia kata di sini adalah pantulan. Apa maksud pantulan? Pantulan ni maksudnya cermin. Kita kena faham dia cermin. Apa maksud cermin? Maksudnya dia akan jadi, kalau bahasa design dia panggil mirror. Mirror ni cermin lah. Okey, kalau kita buat design untuk gambar, okey, kalau orang kata mirror akan gambar tersebut, maksudnya kalau kamu tengok belah kanan, okey, bila mirror dia akan tengok belah kiri. Kalau kamu macam kamu selfie, ingat selfie. Kalau selfie, okey, kalau kamu selfie, kamu perhati tak kalau muka kamu tak nampak beza? Kamu tengok pada tulisan kamu. Kalau kamu tulis di baju kamu tulis materi, kan? Contohnya kamu selfie, di baju kamu tulis materi, betul. Tapi bila kamu selfie, kamu tengok pada gambar kamu, tulisan materi itu terbalik. Itu maksudnya mirror. Tapi saiz tulisan, bentuk tulisan sama. Yang membezakan dia terbalik. Itu maksudnya pantulan. Sama juga macam ni. Okey, kalau tengok image kamu, P duduk sini, PQRS tu susun dengan elok. Tapi bila terbalik bentuk ni, contohnya logo kamu lah, kamu suka logo apa kan,
Bila kamu selfie, logo kamu tu terbalik. Jadi yang di sini dia nak kena pasti padanan titik. Kalau dia kata P, kita ambil warna lain. Okey, kalau dia kata P, jadi kamu boleh tahulah kalau pantulan ni P dia padan dengan apa? Dia padan dengan F. Maka di sini P sama dengan F. Okey, objek bagi titik G. Okey, G. Okey, ni adalah image dia. Okey, image dia. Maka objek dia adalah yang mana? Jangan kata T pula. Tajam ni kan. Maka objek dia adalah U. Maka G sama dengan U. Okey, simple saja. Kadang-kadang keluar ada soalan objektif kan. Soalan objektif kalau dapat yang ni, macam dapat kata dapat buah tanggung lah. Free lah maka. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua, antara rajah berikut yang manakah translasi dan nyatakan sebabnya? Pertama sekali kita kena ambil kunci dia. Okey, apa maksud translasi? Translasi adalah pergerakan objek kiri kanan di bawah koordinat X, Y. Okey, koordinat X, Y. Jadi apa yang kita kena faham bila X, Y macam ni? Okey, kalau kepala, okey ni orang di bawah translasi, kepala dia kekal di atas. Betul ke Abi punya tu? Okey, dia bergerak, kepala dia kekal di atas. Jangan pula bila dia bergerak kaki duduk di atas, kepala duduk bawah. Salah. Itu bukan translasi. Translasi mana kepala lepas bergerak, kepala itulah di atas. Di bawah translasi. Okey. Kalau tengok yang pertama. Okey. Okey, kita tengok ini adalah bentuk dia. Contoh cikgu letak ni A, B, C, D, E. Okey, bila dia bergerak, okey, yang A memang kekal di sini, A, B, C, D, E. Adakah dia bawah translasi? Ya. Ya, kenapa? Sebab A di atas, A dan B di atas. Ni pun A, B di atas. E dengan G, E dengan D di bawah. Maka image dia pun contohnya ini A, ini P, dan ini P tanda. Okey, maksudnya sama. Kaki di atas, kepala di atas, kaki di bawah. Okey, ya. Jawapannya ya. Okey, seterusnya kita tengok image yang kedua. Okey, contoh ini A, kepala dia A, B, C, D, E, F. Okey, kalau tengok di sini, okey, mana A, B? Ni dah jadi, ini A, bucu yang tajam ni A, ini B. Okey, mana C? C dalam, ni D, ni E, ni F. Adakah ini di bawah translasi? Tidak. Sebab apa? Sebab kaki dia turun bawah, kepala dia turun bawah. Tadi kepala di atas kan, kepala turun bawah. Jadi ini bukan translasi. Okey, kita tanya soalan tak tanya. Kita tak tanya. Okey, apa dia? Kalau bukan translasi apa dia? Soalan tak tanya kan. Kita jawab siap-siap. Okey, kalau tengok pada ni adalah pantulan. Di bawah translasi. Kalau pantulan, mana bukti dia? Okey, mana garis pantulan? Maka kita cari. Okey, jarak. Okey, kita dah nampak. Ini adalah garis pantulan. Okey, mana jarak ni sama dengan jarak ni. Jarak ni sama dengan jarak ni. Maka ini adalah garis pantulan. Okey, jelas. Okey, seterusnya. Gigi tengok. Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C. Okey, adakah ini di bawah translasi? Okey, kita tengok dulu. Okey, anda kata ini A, ini B, C, D, E dan F. Okey, yang mana yang sama? Measure. Okey, ini A, B, C, D, E, F. Sama tak? Ya, sama. Di bawah translasi apa? Okey. Mungkin dia tak bergerak, nampak macam Y saja. Maksudnya di sini translasi dia X bergerak dah, X kosong, Y dia apa? Contohnya 1, 2, Y 2, Y negatif 2 sebab dia gerak ke bawah. Okey, di bawah translasi kosong, negatif 2. Maksudnya X dia tak bergerak, kekal kosong, Y dia turun ke bawah. Ni contoh dia kata dia bergerak
kosong. Anda kata ini adalah objek, ini adalah image, bawah ni image. Jadi di bawah translasi 02. Maksudnya jawapan kita adalah ya. Kerana apa? Kerana kai bentuk dia, kepala dia ni kepala bawah, yang bawah pun kepala bawah, kaki atas kan. Sama, bentuk dia tak berubah. Maka jawapan kita ya. Yang ni bukan. Okey, selesai jawapan yang pertama. Jelas kan? Kalau ada soalan, kamu boleh onkan mikrofon dan tanya cikgu. Cikgu kenapa? Kenapa? Tanya. Tak apa, cikgu bersedia untuk menjawab. Okey, soalan yang ketiga. Okey, dia kata ni, lukiskan image bagi objek A di bawah translasi yang diberikan. Okey, sekarang ni adalah objek A. Dia suruh cari A tanda. Okey, di bawah translasi negatif 7 4. Okey, pertama kita kena tahu negatif 7 ni adalah paksi X, 4 ni adalah paksi Y. Okey, paksi nanti kalau ada kawan-kawan yang duk buat WhatsApp, tolong jawab lah. Dan cikgu tak. Okey, yang mana ada ni tolong tengok WhatsApp group sama lah. Kok ada kawan-kawan bertanya. Cikgu tak ada perasan. Yang lain dengar tak suara cikgu? Batrisha bagi tahu tak dengar suara. Dengar tak suara cikgu? Iza, Lia, Yuria, Balkis, cuba on. Dengar. Oh, Batrisha, mesej cikgu tak dengar suara. Macam mana kalau tu sama ada speaker ataupun kena pakai earphone lah. Ada earphone tak? Sekejap. Okey, cikgu sambung sikit kan? Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni inilah soalan dalam soalan biasanya bahagian B. Okey, di mana diberi soalan, biasanya grade, kertas grade ni diberi siap-siap dalam soalan kamu, diberikan ruang. Jadi biasanya dia bagi ni elok-elok. Jadi tak ada kes tiba-tiba kamu lukis di luar kotak. Maksudnya kalau kamu lukis di luar kotak, maksudnya tu adalah dah nampak dah kamu jawapan kamu salah. Kalau kamu lukis di luar kotak, maksudnya dah nampak itu dah salah dah. Biasanya soalan akan bagi tip lah. Tip dia apa? Tip dia mesti kamu kena lukis dalam kotak yang diberikan. Kalau kamu lukis di luar kotak yang diberikan, maksudnya jawapan kamu salah. Jadi cuba mesej Batrisha, bagi tahu dia cuba keluar dan join semula kelas cikgu. Takut dia punya ni mesej dia dia dah mesej cikgu. Okey, okey, kalau tengok ni negatif 7 4. Negatif 7 maksudnya X. Paksi X negatif. Ingat, kalau negatif dia bergerak ke kiri, kalau positif dia bergerak ke kanan. Ingat, paksi X dan paksi Y. Okey, dalam paksi ini paksi Y dan ini paksi X. Okey, kalau positif belah sini, kalau negatif belah sini. Kalau positif Y di atas, negatif Y di bawah. Okey, jadi kita tahu lah kat mana dia akan bergerak. Okey, untuk paksi ini 7. Okey, daripada sini 7. Sekarang ni sebelum kita nak lukis, kita kena tanda dulu point dia. Contohnya kita letak A, B, C. Okey, kita cari, kita ambil satu-satu. Okey, A. Okey, A bergerak 7 kali ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, A bergerak 7 di sini. Okey, lepas tu 4 atas ke bawah? 4 positif atas. 1 2 3 4. Okey, maka A duduk di sini. Okey, A di situ. Okey, B pula 1 2 3 4 5 6 7. Okey, 4 ke atas. 1 2 3 4. Maka B di sini. Okey, C 1 2
3, 4, 5, 6, 7. 4 atas. 1, 2, 3, 4. Maka C di sini. Maka kita akan lukis lah. Okey, kita akan lukis. Kita akan sambungkan saja titik tersebut. Okey, A sambung, C. Okey, guna pembaris kan. Jadi di sini kamu akan buat A tanda. A tanda. Maksudnya itu jawapan kamu. Bentuk dia sama, sama. A berada di atas, ya. Maka inilah betul. Okey, betul. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, cikgu pilih lah. Cikgu pilih di sini, nanti kamu cuba buat. Okey, cikgu ambil soalan D macam tu. Okey, negatif 5. Ingat ni paksi X, ini paksi Y. Okey, macam mana kita nak lukis negatif 5? Pertama kita letak dulu. Setiap ni kita letak, kita namakan sudut-sudut ni. Contohnya cikgu letak sudut 1, sudut 2, 3, 4. Okey, negatif 5. Maka sudut yang pertama dia akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1. Okey, paksi X negatif 5, paksi Y negatif 2. Maka 2 negatif 2 di bawah 1, 2. Okey, maka sudut 1 di sini. Okey, sudut 2. Okey, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 2, 1, 2. Okey, di sini adalah nombor 2. Sudut yang kedua. Okey, kita sambung sekejap. Mudah. Okey, sudut yang keempat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Okey, ini yang keempat. Sambung sekejap. Okey, 3 automatik lah, kita sambung terus. Maka ini adalah A tanda. Okey, simple kan? Okey, jadi di bawah translasi. Okey, kalau macam ni bentuk dia mengiring, jawapan dia pun mesti mengiring. Kalau bentuk asal dia menegak, menegak. Okey, jadi ini dari konsep translasi. Apa yang kamu kena ingat adalah di bawah translasi dia melibatkan pergerakan X dan Y. Nombor tu. Jadi bergantunglah soalan tu akan letak key dia adalah dari segi pergerakan dia ni. Kalau koordinat, kalau di bawah tajuk koordinat, okey, koordinat adalah paksi X, Y. Maksudnya pertemuan di antara X dan Y. Okey, ini bentuk dari segi format koordinat. Dia tulis macam ni. Tapi di bawah translasi, pergerakan objek tersebut ditulis dalam bentuk macam ni. Jadi jangan terkeliru lah dengan koordinat dengan translasi. Translasi ni tujuan dia apa? Tujuan dia adalah objek tu bergerak pada paksi X dulu, baru paksi Y. X mesti dulu, baru paksi Y. Sama juga koordinat. X mesti kita baca X dulu, baru baca Y. Jadi kalau dia tulis macam ni, misalnya negatif 3, negatif 5. Maksudnya paksi X bergerak 3 kali ke kiri dan paksi Y bergerak 5 kali ke bawah. Kalau di sini dah tulis 5, contohnya 3. Maksud ini adalah kedudukan bagi satu objek. Pada paksi X 5, pada paksi Y 3. Maka di mana pertemuan tersebut? Contohnya di sini. Okey, jadi kita tanda. Okey, kita sambung. Jadi ini titik dah. Okey, jadi beza lah. Okey, seterusnya. Okey. Okey, soalan yang keempat. Jika titik K negatif 2, negatif 2. Ni maksudnya koordinat. Kalau diberi dalam bentuk macam ni, kita tahulah ini adalah koordinat. Koordinat X, koordinat Y. Okey. Okey, titik K ialah objek. Okey, kita tahulah ada objek. Kena pasti image di bawah vektor translasi berikut. Translasi maksudnya pergerakan berikut. 0, 2. Okey, 0, 2. Okey, maksudnya di sini, okey, di bawah translasi ni adalah titik dia, titik asal dia. Contohnya titik asal dia adalah negatif 2, negatif 2. Okey, di bawah translasi yang pertama. Okey, paksi X, ni paksi Y. Okey, kalau
macam mana dia punya image dia ni K. Okey, di bawah translasi A yang pertama. Okey, jadi kita kena tahu lah. Okey, boleh? Nak lari 2 orang saja. Boleh. Okey. Mana nama? Hati-hati. Kalau dia kata duduk tepi. Okey. Okey. Okey, jadi untuk soalan pertama, macam mana kita nak jawab soalan pertama? Okey, pertama kita kena tahulah ni X, ni Y. Okey, kalau translasi pertama, X bergerak atau tak bergerak? Tak bergerak, maka kekal dia. Maka paksi X kekal negatif 2. Okey, paksi Y dia bergerak 2 kali. 2 kali ni ke arah mana? Arah ke kanan 2 kali. Paksi Y ni bukan kanan. Dia bergerak, sekejap ikut pertama. Y ni atas bawah kan? Padam. Y ni bergerak ke arah atas sebanyak berapa kali? 2 kali. Okay, dia bergerak ke atas 2 kali. Maka okey, ni negatif 2. Okey, sekarang ni Y berada negatif 2. Jadi dia bergerak ke atas 2 kali. Negatif 2. Okey, negatif 1 kosong. Maka Y akan jadi kosong. Maka inilah jawapan bagi soalan A lah. Kita comot terus ya. Comot terus. Kalau soalan B, okey, dia bergerak 3 X 3 ke kanan, Y 1 ke bawah. Okey, jadi di sini kita comot terus. Okey, negatif 2. Okey, dia bergerak ke kanan, negatif 2. Okey, kita bilang negatif 1 kosong 1, maka L akan jadi 1. Y okey, bergerak ke bawah lagi, makin ke bawah, maka negatif 2 negatif 3, jadi negatif 3. Okey, ini untuk jawapan yang ke B. Simple je kita comot ya. Jadi C. Okey, negatif 5 ke kiri banyak 5 kali, 4 positif ke atas sebanyak 4 kali. Jadi untuk paksi X kita kena comot kamu bilang lah. Okey, dia bergerak lagi, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Cukup tak negatif 7? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kali kan. Jadi X adalah negatif 7. Okey, Y, okey, daripada negatif 2, okey, dia naik ke atas. Berapa kali? 4. Okey, negatif 1, 0, 1, 2. 4 kali kan ke atas. Jadi negatif apa? Negatif apa tadi? Negatif 2, negatif 1, negatif 0, 1, 2. Jadi 2. Maka ini untuk jawapan C. Simple je, tak perlu kira pun. Jadi kamu, dia nak X dan Y ni bergerak macam mana? Okey, nampak tak? Okey, soalan D tu kamu buat. Ya, siapa nak tanya? Izzah? Ya Izzah? Nak tanya? Okey. Okey, itu bawah translasi. Okey, saya tahu masalah translasi. Mana objek bergerak kiri, kanan, atas ataupun bawah. Okey, yang soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni, okey, kalau tengok soalan kita dah tahu dah ini adalah pantulan. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Cikgu kena bagi besar sikit. Tak nak. Okey, cikgu bagi besar sikit. Okey. Taklah, cikgu edit sikit supaya mudah kamu nak lukis. Okey.
Okey, besar sikit kan. Okey. Okey, sekarang ni kita bercerita tentang bahagian yang kedua selepas translasi, iaitu pantulan. Okey, pantulan ni kita kena ingatlah dia adalah cermin ataupun mirror. Okey, macam mana objek dia akan memantul untuk dapat. Okey, soalan siapa ni? Izzah. Okey, Izzah tanya, cikgu, kiranya kalau nak dapat translasi, objek kena tolak dengan image. Tak, bukan objek tolak image. Okey, di bawah translasi. Okey, kalau tengok di sini. Okey, soalan Izzah mungkin soalan ni. Okey, untuk soalan ni memandangkan kalau sebelum ni dia bagi gambar rajah. Okey, dia bagi gambar rajah dan dia bagi kertas graf. Dia bagi graf kan. Jadi kita boleh bergerak saja image ni. Bergerak saja daripada objek menjadi image. Okey, memandangkan soalan seterusnya ni dia tak bagi gambar rajah. Bila dia tak bagi gambar rajah, okey, diberi objek ni kekal. Contohnya objek P. Objek P diberi dalam bentuk koordinat. Biasa kamu kena tahu titik P ni satu titik dia ada di atas graf. Okey, bila koordinat dia mesti ada x dan y. Okey, dia ada x dan y. Contohnya koordinat bagi titik P adalah 5 3 contoh. Okey, pada titik P ni 5 3. Okey, tidak berlaku apa-apa lagi translasi ke apa. Okey, ini koordinat tetap dah. Contohnya ini pasti x dan pasti y. Tiba-tiba soalan kata, okey, di bawah translasi, contohnya ni, translasi F. Okey, di bawah translasi dia berlaku translasi 4 negatif 3. Okey, apa maksud 4 translasi? Maksudnya setiap P ni bergerak. Ya, kita guna. Guna susu. Tak mana. Ambil. Okey, di bawah translasi. Okey, di mana objek ni paksi koordinat P ni, di mana x dia bergerak ni x dan ini y. Okey, jadi saya tunjuk. Yang ke satu kursi tu. Satu lagi. Okey. Okey, maksud Izzah ni kena tolak lagi ke tak? Bukan tolak. Kamu kena faham pergerakan x ni. Okey, asal ada 5. Okey, sama ada x ni dia akan bergerak, paksi x adalah paksi mendatar. X ni mesti mendatar. Kalau dia bergerak ke kanan dia positif, bergerak ke kiri adalah negatif. Kalau dalam paksi kan. Okey, kalau kamu tengok paksi. Okey, kalau ke kanan, okey, dia akan jadi jatuhnya 2 4 6. Kalau semakin ke kiri, nombor dia makin kecil. Negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. Kalau y pun sama, 2 4 ni y. Kalau ke bawah dia makin kecil. Negatif 2, negatif 4 ke bawah. Jadi kalau di sini, okey, 5. Okey, x bergerak. Okey, x bergerak kalau bawah translasi, x bergerak 4. 4 ni positif. Kalau positif dia bergerak kanan ke kiri? Ke kanan. Dia bergerak ke kanan sebanyak 4 kali. Kalau ini negatif y, dia bergerak ke bawah sebanyak 3 kali. Okey, jadi di sini 4 ni 5, dia titik pada paksi x daripada 5. Selepas bergerakkan ke kanan sebanyak 4 kali, jadi kita bilang 5. Okey, daripada sini 5. Okey, ni 5. Okey, 1 kali 6, 2 kali 7, 3 kali 8. Okey, yang seterusnya yang keempat 9. Okey, maksudnya dia bergerak ke kanan 4 kali di bawah translasi ni. Maka daripada 5 dia akan berubah menjadi 9. Okey. Okey, nampak tak? Daripada 5 dia berubah menjadi 9. Okey, yang ketiga, paksi 3 ni paksi y. Paksi y ni bergerak ke bawah sebanyak 3 kali. Tapi kita kena tahu lah. Okey, paksi y ni, okey,
Ya Allah, padam pula. Okey, cikgu ambil koordinat apa dia. Okey, jadi kamu kena ingat dia bergerak sebanyak 3 kali. Cikgu tertekan remove kat pen cikgu ni. Okey, jadi berapa kali tadi? 3 kali kan. Jadi berapa tadi? Contohnya kalau dia mula contoh berapa tadi? Lupa. Okey, jadi dia bergerak di paksi Y tadi. Contohnya X, Y tadi, koordinat tadi. Dia akan Y ni daripada berapa? Kalau cikgu kata contohnya 5, 3. Okey, contohnya 3 ni dia di bawah translasi 4 negatif 3. Okey, ni 4 X dan negatif 3 Y. Jadi daripada 3 ni, 3 di sini. Okey, 3 di sini dia bergerak ke bawah sebanyak 3 kali. 3. Okey, 1 kali. Okey, 2. 1 kali. 1. Lepas tu kosong. Maksudnya 1, 2, 3. Maksudnya yang 3 ni akan berubah menjadi kosong. Tadi berapa ni? X tadi 5, 6, 7, 8, 9. Maka koordinat baru ini adalah objek. Okey, ini adalah objek. Kalau ini adalah image. Image koordinat baru dah. Bergantung pada pergerakan inilah. Jadi boleh je. Jadi koordinat X dan Y bergantung pada translasi tu. Kita bilang dah, kita congok. Okey, congok je. Okey, di bawah pantulan. Okey, pantulan kita kena ingat dia akan jadi mirror. Saiz pun sama. Okey, kalau ini adalah garis pantulan, okey, kita kena lukis objek ni. Okey, pertama bucu ni berapa? Sini 1, 2, 3. 3 kali. Maka di sini pun wajib 3. Kat mana? 1, 2, 3. Okey, ini poin yang pertama. Okey, poin yang kedua. Okey, contoh saya letak untuk memudahkan kamu kena letak dia A, B, C, D. Okey, mana C? Okey, daripada sini D. Okey, D ke C berapa kotak? 3. 1, 2, 3. Maka sini adalah C. Okey, C ke A dia condong 1 kotak. Maka sini A. Okey, nampak dia condong 1, dia cross 1, maka sini cross 1. B dia cross balik. Okey, B di sini. Okey, maka image dia adalah, okey, guna pembaris. Kamu garis ya? Okey. Allah. Okey, pembaris lagi tak berapa betul. Okey, jadi ini adalah P tanda. Letak dulu P tanda bagi image dia. Okey, sama juga untuk objek yang kedua. Okey, di bawah ni tajuk ni antara tajuk yang sangat cikgu suka lah, sebab dia sama macam tajuk apa sebelum ni yang melukis tu, pelan dan dongakan kan. Pelan dan dongakan tu pun sama, sebab kita tak perlu mengira, tak sakit kepala. Jadi kamu boleh. Okey, jadi pertama kita letak A, B, C. Okey, macam mana nak lukis image bagi P? Okey, pertama kita tengok daripada paksi pantulan dia mesti jarak yang sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka sini P, A lah. A. Sini A. Okey, C dia berapa? C dia, okey, 1, 2, 3, 4. Maka sini 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah C. Okey, A dia macam mana? A dia, okey, daripada sini kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini pun sama, 1, 2, 3, 4, 5. Maka sini adalah B. Okey, maka maka jarak sambungkan saja titik tersebut. Okey. Okey, ini adalah P tanda. Okey, simpan kan? Okey, boleh lah. Ada soalan tanya, tulis tak apa. Kalau segan nak cakap, tulis je. Okey, tulis kat ruangan chat yang diberikan ya. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya cikgu ambil satu soalan lagi. Soalan D lah. Okey.
Okey, seterusnya sebelum kita nak lukis image, pastikan objek yang diberikan ni kita namakan setiap sudut ni. Tak kisahlah kamu nak letak 1, 2, 3, 4 ke, A, B, C ke, X, Y, Z ke, ikut suka. Jadi kamu letak dulu nama dah A, B, C, D. Supaya apa? Supaya kita tahu jarak B ke paksi, jarak B ke pusat pantulan adalah satu kotak. Maka kita pun tak sini B, sini B. Okey, jarak C ke kotak ni adalah 1, 2, 3. Maka sini kita bilang 1, 2, 3. Maka sini adalah C. Okey, A 2 kotak, 1, 2. Maka sini adalah A. D berapa kotak? 2 kotak juga. Maka ini adalah D. D tanda, B tanda, C tanda, A tanda. Gitulah. Okey, seterusnya kita sambungkan saja. Ada pengiraan tak? Tak ada pengiraan. Dia lebih kepada imajina. Siapa tanya? Sekejap. Image boleh tambah. Sekejap lagi baca lagi. Okey. Okey, ini adalah P. P tanda. Okey, seterusnya kita jawab soalan. Okey, Alia tanya, nak tanya, ya, image boleh tambah ke? Image. Okey, image maksudnya tambahnya nah. Maksudnya image tidak akan berubah. Okey, size image dengan objek tidak boleh berubah. Okey. Maksudnya yang diberikan ni adalah objek. Contohnya kita lah. Kita berada di cermin pada jarak berapa kotak? Berapa jarak kita daripada cermin? Contohnya kamu letak di depan kamu tu cermin. Okey, jarak muka kamu dengan cermin contohnya 10 cm. Pastikan gambar kamu dalam cermin tu dengan cermin tu pun 10 cm. Maksudnya sebab tu dia akan jadi saiz yang sama besar. Jadi kita tak boleh nak tambah lebih besar ataupun tolak lebih kecil image kita tu. Mesti sama saiz. Bentuk yang sama, cuma dia akan mirror di bawah pantulan. Jawab Alia. Jadi maksud tambah tu kita tak boleh nak tambah lah. Kalau image objek tu segitiga, image mesti segitiga. Kalau objek ni macam layang-layang, image mesti macam layang-layang. Dia tak boleh kalau objek segi 4 layang-layang, image jadi segi 4 tepat. Tak, itu salah. Jadi mesti bentuk yang sama. Okey, jawab nah Aliana. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya soalan ni apa dia? Sini. Okey, yang ni kita skip. Okey, soalan yang ke-6. Soalan ke-6 ni cikgu forward ke bawah. Okey, cikgu tambah lagi. Nak bagi besar sikit kan. Okey, soalan yang ke-6. Okey, dia kata tentukan koordinat image atau objek bagi titik berikut di bawah paksi pantulan yang diberikan. Okey. Dia kata cari image atau objek lah yang diberikan ni, sama ada image atau objek. Yang kita tahu pantulan ni image dengan objek sama besar. Okey. Okey, kalau ini adalah garis pantulan, yang ni kita kena letak. Okey, ini PQ ni adalah, dia kata ada tak itu ni garis pantulan. Dia tak tulis. Soalan ni tak tulis. Sepatutnya soalan ni kata P ialah pantulan bagi objek tersebut. PQ lah. Jadi kita katalah sini ini adalah pantulan, garis pantulan. Okey, jadi kalau C, di mana koordinat dah? Okey, kalau C jarak dia okey 1,5. Maka kita ambil setengah 1. Maka C berada di sini, C tanda. Okey, C tanda apa? Negatif 2.
5. Maka di sini kita nampak lah paksi X dia apa? Paksi ni kita mesti koordinat ni mesti X dan Y. Paksi X dan paksi Y. Kalau C, kedua paksi ni pantulan dia di sini. Kan jarak dia sama kan? Jadi paksi X dia apa? Negatif 2. Negatif 2. Paksi Y dia apa? Di sini 5. Maka 5. Okey. Nampak tak? Okey. Okey. Oh ni ni dia kata paksi pantulan ada paksi Y. Okey, terbalik. Sekejap padam balik. Okey, maksudnya paksi pantulan dia berubah-ubah. Okey. Tak semestinya PQ. Maksudnya PQ ni salah satu paksi pantulan. Maksudnya paksi pantulan ni banyak. Okey. Kita baca tak habis. Okey, kalau di sini dia kata paksi pantulan dia adalah paksi Y. Mana paksi Y? Ini paksi Y. Maka jarak C ke paksi Y 1, 2, 3, 4, 5. Maka C ke sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Maka C tanda di sini. C tanda di sini. Okey, jadi cikgu padam balik yang tadi. Ini bukan. Okey, C tanda di situ. Maka koordinat bagi C tanda adalah 6, 2. Maka sini adalah 6, 2. Okey. Paksi X, mana titik D? D adalah pada paksi X. Ini adalah paksi X. Maka jarak dia 1, 2. Maka D di sini 1, 2. Maka D tanda di sini. Maka berapa paksi D? Berapa? 7. Okey, paksi Y adalah negatif 2. Okey, simple je kan? Jadi E di bawah paksi apa? Pantulan dah. E, PQ. Okey, mana E? PQ. Okey, E di sini bila dipantulkan dia akan jadi di sini. Jarak dia mesti sama daripada paksi pantulan E. Okey, ini E tanda. Maksudnya ini E lah. Okey, E berapa koordinat dia? 2. Okey, E tanda X Y negatif 4. Negatif 4. Okey. Koordinat titik F, mana F? Okey, F di sini. Okey, di bawah pantulan garis PQ. Okey, jadi jarak dia 1, 2. Okey. Sini pun 1, 2. Maka sini adalah F. Tadi F tanda kan, ini F lah. Maka koordinat dia adalah 3, 1. 3, 1. Okey, jadi pantulan ni kamu kena ingat lah. Kalau tak kisahlah garis tu macam mana, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Okey, jadi kalau titik tu berada di sini, titik A. Okey, jarak dia mesti sama, menegak 90 darjah daripada paksi pantulan. Garisan pantulan dia mesti 90 darjah. Dia takkan jadi 60 darjah ke apa, dia 90 darjah. Jarak dia mesti sama. Sini pun 90 darjah. Okey, sini akan jadi A tanda. Sama juga kalau B berada di sini. Okey, jarak dia tegak 90 darjah di atas garis pantulan. Jarak yang sama. Sini B tanda. Sama juga C. Kalau C di sini. Okey, jarak pada titik C ni mesti menegak 90 darjah. Jarak yang sama. Maka sini akan jadi C tanda. Menjawablah soalan ni. Soalan yang ke-6. Boleh? Ada soalan? Ada soalan tulis je kat ruangan chat kita. Okey, alhamdulillah tak ada soalan. Okey, yang ke-7. Berapa dah jam? Okey, yang ke-7 tentukan koordinat imej titik berikut di bawah satu putaran. Okey, ini kita dah mula masuk yang ketiga, ini putaran. Okey. Okey, simple saja dia kata sini, tentukan koordinat imej objek di bawah satu putaran berikut. Okey, di mana pusat putaran? Okey, pusat putaran kita akan tengok sini, 0, 0. Kalau K. Okey, ini K. Okey, pusat putaran yang K yang pertama dia kata pusat putaran kat mana? 0, 0. Di sini 0, 0. Okey, dia kata K bergerak 90 darjah ikut arah jam. Pertama daripada pusat belakang 0, 0
Okey, cara mudah kita gariskan dia. Kita gariskan guna pembaris. Okey. Bila dia kata 90 darjah, maka kamu kena guna pembaris segitiga bersudut tegak tu lebih mudah. Ada, kalau kamu ada pembaris kan, pembaris ni ingat. Okey, pembaris kamu tu dalam geometrical set tu. Okey, guna pembaris ni lebih mudah. Sebab tu kalau untuk kamu kena adalah set geometrical tu. Ni waktu ni lah kita perlu gunakan pembaris segitiga bersudut tegak. Sebelum ni kita tak guna kan. Okey, hari ni kamu guna pembaris segitiga bersudut tegak. Pastikan pembaris kamu ni, okey, cikgu letak contoh untuk mudahkan kamu. Okey, pastikan jarak tu daripada sini. Okey, kamu guna pembaris tu, kamu boleh dapat contoh. Okey, kamu garis. Okey, kalau kamu guna pembaris tu, contoh cikgu tunjuk cikgu tunjuk bentuk pembaris tu. Okey, kalau kamu guna pembaris tu, automatik kamu akan dapat jarak K tanda. K tanda. Okey, jadi kalau kamu letak pembaris tu, kamu ukur, okey, sini ke sini, okey, 3 kotak. Kalau jarak dia berapa sentimeter, ukur dengan pembaris. Okey, lepas tu kalau pusing ni, dia akan dapat koordinat dah. Contohnya cikgu dapat di sini, K tanda di sini. Maka berapa ikut koordinat dah? 3 negatif 1. Betul? 3 negatif 1. Okey, nampak? Okey, guna pembaris ni lebih mudah lah. Jadi kamu dalam periksa dibenarkan membawa pembaris ni dan dibenarkan membawa set geometrika tu. Termasuklah kalkulator kamu dibenarkan. Jadi memudahkan lah kerja kamu. Sebab benda ni kalkulator apa semua, kalkulator, geometrical set, jangka lukis semua tu, itu alat bantu kamu lah, alat bantu mengajar kamu, belajar kamu. Jadi gunakan dia, manfaatkan dia. Rugi lah kalau kita tak guna, orang bagi guna, kita tak guna, rugi. Jadi kita guna dia lebih cepat dari segi masa kita lah, masa kita menjawab lah. Orang boleh jawab satu soalan, boleh jawab satu minit. Kalau kita tak guna, kita terpaksa gunakan sampai 3 minit untuk satu soalan. Jadi orang dah dapat siapkan jawab soalan dalam tempoh ditetapkan, kita tak cukup masa. Itu antara kita punya kesilapan lah. Sebab kita tak guna kelengkapan yang memang kita boleh guna. Jadi kita guna lah. Nanti kamu untuk jawab soalan ni, kamu ambil jawab pembaris ni. Kalau tak ada, bolehlah cari kat kedai alat tulis. Kalau dah ada jangka lukis, pembaris tak ada, beli pembaris saja, ada jual. Lebih kurang 20 sen ke 30 sen pembaris ni. Okey, seterusnya soalan titik L di bawah, okey, pusat putaran dia L ni dekat mana pusat putaran dia? 02 cikgu padam dia ni. Jadi kamu boleh padam lah. Yang mana kita dah jawab, padam. Okey, kita padam ini untuk jawab soalan L kan. Okey, L dia kata pusat putaran dia adalah 02. Mana kosong? Kosong bagi X, 2 bagi Y. Maka L di sini. Pusat putaran dia di sini. Maka kalau 180 darjah arah jam ataupun lawan jam, dia akan dapat jawapan yang sama sebab menegak kan. Jadi kalau 180 darjah, dia menegak dari satu garis lurus. Jarak L ke pusat bulatan dengan pusat bulatan ke, okay, jadi ke koordinat bagi titik K ni adalah image bagi L. Okay, K ni pun dia ni adalah L tanda. Berapa? 1 3. Okey, jadi pusat putaran. Jadi kamu tengok, kalau 9, biasanya soalan akan tanya 90, 180. Jarang dah soalan letak di bawah putaran 35 darjah, di bawah putaran 45 darjah. Biasanya soalan akan genapkan lah. Kalau dalam bulatan kan, kalau kita pecahkan kepada 4, okey, ini 90, ini 180, ini 270 kan. Ini 360 ataupun kosong. Okey, jadi soalan akan pilih antara ni lah yang genapkan, memudahkan kamu lah. Kalau nanti naik tingkatan 4, tingkatan 5, dia akan pecah lah. Di bawah putaran 25 darjah, di bawah putaran
75 darjah. Jadi yang itu kita kena gunakan protector untuk mencari kita punya tu lah. Tapi untuk peringkat kamu masih lagi digenapkan lah, sama ada 90 darjah, 150 darjah, 90 darjah, 150 darjah. Arah jam ataupun arah lawan jam. Kalau arah jam, kena ingat dulu ni lah, arah lawan jam macam ni ya. Okey, kalau soalan yang ke-8. Okey, tengok pada soalan yang ke-8, yang manakah mempunyai simetri putaran. Simetri putaran ni maksudnya pusat putaran yang simetri. Simetri ni maksudnya yang sama. Okey, garis simetri ni maksudnya garis tu kita boleh lipat dah. Putaran dia sempurna, putaran simetri. Kalau tengok pada contohnya, kita kata kalau dalam tajuk poligon, diberi tajuk poligon tu, contohnya diberi tajuk macam ni. Contoh okey, contohnya ini adalah bentuk apa ni? Hexagon. Kan? Hexagon kau apa dia? Okey, contoh okey, kalau soalan kata, okey, berapakah paksi simetri bagi bentuk poligon ini? Maka nak tahu dia, kita buat garis macam ni. 1, garisan simetri. Mana? Kita lipat dia bertemu. 2. Ni maksud garisan simetri. 3. Lagi. Kalau garis ni 4. 5. Banyak garisan simetri. 6. Maksudnya 6 garisan simetri. Apa maksud simetri? Maksudnya kalau kita lipat 6 kali, maksudnya setiap bucu ni bertemu. Sama juga ini. Ini garisan putaran simetri, ya. Kalau kita kalau tengok sini, sama. Objek ni, bilah ni, kalau dia berpusing kan ni, saiz dia sama. Ini pun pusing sama. Sama. Maksudnya kalau buat garisan simetri pun sama. Sama. Kan? Okey, yang ni pun ada simetri tak? Yang ni ya. Ya, simetri putaran. Ini kita tahu ya. Kalau ini, okey, gambar rajah yang kedua. Kita tengok. Kalau putaran di sini, bentuk dia sama, simetri ya. Maksudnya kalau kita pusing saja gambar rajah ni, objek dia tak berubah. Maksudnya ya, simetri ya. Jadi kita potong ke arah mana pun bertemu ya. Itu maksudnya. Okey, kita teruskan. Okey, soalan C. Ini baru kita faham rupanya soalannya. Okey, C, adakah dia paksi simetri? Tidak. Kerana bentuk dia tidak simetri ya. Bentuk pun tak simetri dah. Jadi kalau kita pusing kata dia tak simetri lah. Yang ni segitiga kecil, segitiga besar. Segitiga ni sama ni, yang ni sama ni. Jadi tak simetri. Kalau yang ni, okey, bentuk dia simetri tak? Simetri. Kalau ini kita pusingkan dia, okey, kalau kamu pusingkan 90 darjah, yang ni akan berada di sini. Kalau pusingkan 150 darjah, yang ni akan main sini. Kalau pusingkan 270 darjah, dia akan pergi sini. Jadi bentuk dia simetri ya. Okey. Ada soalan? Kamu cuba buat. Okey, soalan yang berulang dia akan tanya balik translasi, putaran dan pantulan. Okey, 3 benda yang ditanya dalam soalan ni. Okey, insya. Okey. Nak pukul 12 kan? 5 minit lagi masa. Okey, jadi apa yang cikgu bincang pada kamu ni adalah bukan awal. Okey, cikgu ambil terus latihan akhir bagi tajuk ni. Tajuk transformasi isometrik, insya-Allah. Untuk kelas akademik YouTuber nanti cikgu akan update. Cikgu harap kamu boleh join lah kelas tersebut. Dan jangan lupa isi link CJ bagi setiap kelas tersebut lah. Alhamdulillah, kelas kita setakat itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Selalu update dalam grup dan selalu ziarah channel cikgu lah. Tengoklah apa yang cikgu updatekan yang terbaru. Setakat itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.